Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersua lagi untuk meneruskan PDP kita di dalam channel Encik Isma. Okey. Mungkin pada yang mungkin kali pertama yang baru berjumpa dengan channel ni, minta kerjasama untuk sama-sama tekan subscribe dan juga loceng di hujung tu. Menunjukkan sebagai tanda sokongan anda, dan juga supaya sekiranya ada video-video pengajaran yang baru, anda tidak akan terlepas apabila anda dah tekan butang loceng. Baik, pada yang dah subscribe, yang dah bersama dengan cikgu dalam channel Encik Isma ni, terima kasih diucapkan di atas sokongan anda semua. Baik, InsyaAllah hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita untuk subjek geografi bagi tingkatan 1, iaitu sambungan bab 12. Bab 12 iaitu sumber air. Tajuk sebelum ni kita telah belajar tentang jenis-jenis air. Untuk bab ataupun subtopik 12.2, kita nak melihat pula apakah punca-punca krisis air. Apa maksud krisis air tu? Nanti kita nak lihat sama-sama. Baik, sebelum tu sukalah untuk cikgu ingatkan pelajar-pelajar untuk sediakan seperti biasa pen dan juga kertas. Jangan hanya orang cakap tu dengar dan tengok saja. Tetapi tak ada buat sedikit catatan. Sebelum mungkin buatlah sedikit catatan. Okey, supaya mungkin apa yang pelajar nak akan dengar, apa yang akan pelajar ikuti sepanjang kelas kita pada hari ini, lebih banyaklah yang akan dapat pelajar perolehi. Okey, baik, insyaAllah. Baik, itu dia 12.2 punca-punca krisis air di Malaysia. Okey, ni yang kita nak lihat. Okey. Baik, krisis air. Punca krisis air di negara kita. Baik. 12.2 ada berapa kat situ? Dinyatakan ada 6 situ. 6 anak panah. Punca-punca krisis air di Malaysia. Yang pertama dikatakan pembalakan. Yang kedua adalah pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk juga boleh menyebabkan berlakunya krisis air. Ketiga, apa dia dikatakan? Pembuangan sisa toksik. Ini bahaya ni, orang-orang tak ada kesedaran civic ni. Dia suka hati je buang. Kalau buang sampah tu satu hal, buang sisa toksik pula kan. Seterusnya, fenomena cuaca pun juga akan menyumbang kepada berlakunya krisis air. Yang seterusnya, selepas fenomena cuaca, tu apa? Pembuangan sampah. Tadi pembuangan sisa toksik. Ini pembuangan sampah pula. Dua benda yang berbeza. Okey. Dan yang terakhir adalah, itu dia penggunaan racun serangga dalam aktiviti pertanian. Ini 6 punca-punca yang menyebabkan berlakunya krisis air di Malaysia. Baik, mari kita sama-sama bincangkan, mari kita sama-sama lihat macam mana yang dikatakan pembalakan boleh menyebabkan berlaku krisis air. Macam mana fenomena cuaca boleh menyebabkan berlakunya krisis air. Baik, krisis air ni apa maksud krisis air? Okey, untuk mengetahui pelajar, krisis air ni membawa maksud masalah air lah. Satu kawasan tu dia menghadapi masalah air. Pak, krisis air Selangor berlaku lebih awal dari jangkaan. Bekalan air bersih tergendala. Okey, tu krisis air. Baik, ni menunjukkan di negeri Selangor. Selangor semua lah berlakunya krisis air ni. Okey. Baik. Macam mana penyusutan air di aras air di Empangan? Okey. So kita lihat satu persatu. Baik, ini dia. Malaysia tidak terlepas ataupun tidak terkecuali daripada mengalami masalah air. Okey, sekejap cikgu betulkan sikit slide ni supaya cikgu tidak mengganggu. Tidak mengganggu pelajar untuk melihat slide. Okey, insyaAllah tak ganggu kan? Malaysia tidak terlepas daripada mengalami masalah krisis air walaupun menerima hujan yang lebat sepanjang tahun. Okey, krisis air ini bermaksud keadaan kekurangan sumber air bersih yang dapat digunakan.
Sekali lagi diulangi, krisis air bermaksud kekurangan sumber air yang bersih yang dapat kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Okey, Malaysia pernah mengalami krisis air seperti yang berlaku kat Kuala Lumpur dan juga Selangor. Ada beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya krisis air. Tadi kita dah tengok dah. Ada 6 faktor ni dia. Yang pertama tadi, kita nak nerangkan, kita nak bincangkan pembalakan dan juga penebangan hutan. Macam mana aktiviti pembalakan yang tidak terkawal ni boleh menyebabkan berlakunya masalah kekurangan sumber air. Huraian dia, hutan ni rupanya umpama span yang menyerap air hujan. Tahu span? Span, bila kita tuang air tu kan, kita nampak air tu hilang. Tapi bila kita perah, air tu ada. Okay, so dia umpama span yang menyerap air hujan. Maksud dia, air hujan yang turun tu, hutan ni dia akan serap. Dia akan serap, dia akan simpan. Dan seterusnya, air hujan tersebut akan disimpan di dalam tanah sebagai air bawah tanah. Dan ada sebahagiannya yang tak disimpan di bawah tanah akan menjadi air larian permukaan yang akan masuk ke dalam sungai ataupun membentuk sungai dan juga tasik. Ni. Tapi apabila hutan ni ditebang, air hujan tadi tak lagi serap. Tak ada medium, tak ada benda yang nak serap air hujan ni dah. Sebab air hujan yang jatuh ke bumi terus pergi kepada kawasan tanah, terus bergerak jadi air larian permukaan. Dan air larian permukaan pula, air larian permukaan bukan yang bersih. Sebab dia terus kena pada tanah. So, dia bercampur dengan tanah jadi berlumpur. Jadi air tu jadi keruh. So, dah tak tu menyebabkan berlakunya kekurangan sumber air yang bersih. Lepas tu ada juga yang terus menghakis tanah. Menyebabkan berlakunya hakisan. Ini contoh. Gambar rajah. Semasa ada pokok dengan apabila ditebang pokok. Nampak? Dua situasi yang sangat berbeza. Boleh tengok sebelah ni kan. Ada pokok macam mana? Tak ada pokok macam mana? Pokok akan jadi span untuk serap air hujan masuk ke dalam tanah. Air tu juga menjadi kawasan air tadahan hujan. Dia tadah air hujan tu supaya air hujan yang turun mengalir tu bersih. Sebab dia kena pada daun dulu. Dia mengalir kat dahan-dahan ranting pokok tu. So dia dah ditapis secara semula jadi rupanya. Lepas tu bawah tu pula bila ada pokok adalah rumput. So dia tak direct kena pada tanah. Tak kena hakis tanah. So dia akan mengalir. So air tu bersih. Berbanding dengan apabila pokok ditebang. Menyebabkan air tak dapat meresap masuk dalam tanah. Tapi menjadi air larian permukaan. Yang dah lah air larian permukaan yang tak bersih pula. Sebab tak ada rumput, tak ada pokok. Direct kena pada tanah. Tanah dihakis. Campur dengan tanah. Okay, itu yang pertama tadi. Okay, boleh faham penerbangan dan juga aktiviti pembalakan ni menyebabkan berlakunya kekurangan sumber air. Yang kedua, fenomena cuaca. Nampak sebelah tu kan? Sini. Kering kontang. Merekah tanah tu. Berlakunya kejadian fenomena cuaca yang luar biasa. Seperti El Nino. Kita pernah belajar kan sebelum ni El Nino, La Nina. Cuma La Nina tak ada kaitan lah. Sebab La Nina tu hujan. Tapi disebut fenomena cuaca yang melampau panas. Yang melampau panas. El Nino ni panas yang bukan kebiasaan. Yang menyebabkan berlakunya kemarau panjang. Yang bukan salah satu punca berlaku krisis air. Bila panas sangat, bila kemarau panjang, air ni tadi jadi kering kat kawasan tasik, sungai. Jadi semakin berkurang sebab naik ke udara. Sebab air tu jadi kering habis sebab cuaca panas sangat. Kesannya paras simpanan air di empangan dan juga sungai merosot. Macam cikgu khabar tadi lah. Cikgu cakap tadi kan. Contoh 2016. Yang kita boleh tengok Semenanjung Malaysia pernah berlaku kemarau yang panjang. Yang memberi kesan kepada sumber air yang kita gunakan seharian. Menyebabkan berlakunya terpaksa kita buat catuan air. Catuan air ni kita terpaksa catuan ni maksudnya beringatlah nak guna air. Guna yang perlu je. Bila air banyak kita tak catu kan. Tapi dah berlaku fenomena El Nino ni, keadaan cuaca yang panas panjang. So paras air di sungai, di empangan jadi berkurang. So kita terpaksa catu. Kita terpaksa hadkan penggunaan air ataupun gunakan penggunaan air tu dengan lebih berhemah. Sebelum ni dah berhemah dah tapi lebih lagi berhemah. Ini contoh. Nampak? Fenomena El Nino telah menyebabkan sungai dan tasik menjadi kering disebabkan suhu yang terlampau panas dan ketiadaan hujan. Dah lah panas, hujan pula tak turun. Dah air tu diangkat naik tapi tak turun-turun pula. Kalau sebelum ni berlakunya proses
kita ada hujan kan. Air naik, kondensasi bentuk awan, turun balik. So adalah air. Ni tak turun-turun, naik tak turun-turun. Contoh, tu nampak tu gambar empangan. Pada tahun yang sama, bulan 2 hingga bulan 5. Bulan 2 nampak air. Nampak cantik. Tinggi. Tengok bulan 5. Kering. Sampai tahap macam tu. Kering air tak ada. Adalah sikit nampak ujung ni kan. Sikit je. Nampak itu perbezaan dia. Okey. Itu yang kedua tadi. Fenomena cuaca. Yang ketiga. Pembuangan sampah. Macam mana pembuangan sampah ni menyebabkan sumber air bersih ni berkurangan. Pembuangan sampah ke dalam sungai. Dia buang dalam sungai. Sebab rupa-rupanya air bersih yang kita buka kat paip air tu diambil daripada sungai-sungai. Ditapis oleh syarikat-syarikat bekalan air. Barulah jadi air bersih. Tapi bila sungai tu dah kotor, sungai tu dah tercemar, dah dibanyak dengan sampah lagi banyak daripada sungai. Tak nampak sungai, nampak sampah je. Nanti jadi air sampah. Sampah banyak sangat. Oleh pihak yang tidak bertanggungjawab menyebabkan air sungai tercemar. Tengok gambar tu tahu. Penuh sampah. Kan? Contoh Malaysia tahun 2016. Hampir 229 daripada 473 sungai di seluruh negara mengalami pencemaran. Separuh, hampir separuh sungai. Akibat oleh pembuangan sampah sara oleh individu ataupun kumpulan kelompok manusia-manusia yang tidak bertanggungjawab. Jadinya kebanyakan sungai yang tercemar ni, yang tercemar oleh sisa sampah, oleh aktiviti manusia, seperti pembuangan toksik ke, tumpahan minyak ke, menyebabkan air sungai menjadi kotor. Bila sungai kotor, so syarikat-syarikat bekalan air pun tak boleh lah nak mengambil sumber air. Sebab sumber air ni rupanya kita ambil daripada sungai-sungai juga, daripada tasik-tasik. Walaupun kita nampak buka kat pilat itu cantik je, bersih je macam buka air sungai kan. Sebab dah diproses. Adalah proses dia menjadikan itu lebih bersih, mematikan kuman lagi. So pembuangan sampah. Jadi lepas ni janganlah buang sampah merata-rata. Ada tu sampah disediakan kan. Nampak kan ada tangan kaki sempurna kan. Pergi letak elok-elok. Jangan main campak je. Kerana orang tu makan campak je. Lepas tu bila hujan lebat, air bawa masuk sungai. Tak boleh. Pergi kat atas sampah, letak elok elok-elok. Okey. Baik, ni sumber air negara terancam, nampak tu. Ni 2016, 2017. Dia ambil contoh Sungai Pahang, Sungai Terengganu, Sungai Jelai. Tiga sungai yang berbeza. Sampel air dia ambil dari 3 buah sungai menuju ke tahap pencemaran yang sangat tinggi. Kalau tidak, air tu tak ada macam tu sangat kotor gitu. Dia bersih jugalah, nampak jernih. Sungai paling kotor di Malaysia. Sungai apa paling kotor di Malaysia? Info 10 sungai tercemar di Malaysia pada tahun 2016 lah. 2016, 2017. Nampak tu. Terengganu ada? Tak ada. Perak, Johor banyak ni. Orang Johor banyak melakukan. Hati-hati orang Johor ni. Johor banyak. Okey. Selangor pun sama. Jadi orang Johor, Selangor. Lepas ni jaga sungai sayangi sungai dan cintai sungai kita. Kerana apa? Sungai-sungai ni membekalkan sumber air yang bersih. Baik, yang keempat. Permintaan tinggi terhadap sumber air. Pun sama juga. Tapi ada ke dalam tu tadi? Macam tak ada je. Okay, permintaan tinggi terhadap sumber air. Ini maksudnya permintaan tinggi. Macam mana boleh ada permintaan tinggi? Pertambahan jumlah penduduk. Selain daripada kegunaan harian, sumber air juga mendapat permintaan yang tinggi daripada sektor perkilangan. Sebab kilang-kilang industri juga nak menggunakan air. Nak cuci mesin-mesin dia, peralatan dia. Jadi, bila berlakunya permintaan tinggi, sedangkan sumber air yang ada yang dah tercemar, ada yang semakin berkurang. So, antara kilang yang menggunakan sumber air yang banyak ialah industri memproses makanan. Of course lah, sebab berkaitan dengan makanan kan. Dan industri pemprosesan minuman. Dua tu banyak menggunakan air. Jadi, permintaan yang tinggi ini juga menyebabkan berlakunya krisis air. Selain itu, sumber-sumber air juga penting untuk kerja-kerja pembersihan. Contoh kawasan perumahan, sekolahan, tentera berat dan kenderaan. So permintaan yang tinggi terhadap sumber air ni juga. Samalah, maknanya bila bilangan penduduk semakin bertambah, permintaan terhadap penggunaan air pun bertambah. Itu juga menyumbang kepada berlakunya krisis air. Cuma nampak ni dia cakap permintaan tinggi terhadap sumber air. Tapi kalau tengok dalam slide permulaan tadi, dia kat pertambahan penduduk pun sama juga. Okey, seterusnya. Yang kelima. Nak habis ni. Penggunaan racun serangga dan juga baja kimia. Nampak tu, penggunaan racun serangga, penggunaan baja kimia.
dalam sektor-sektor pertanian terutamanya yang berskala besar. Yang terutama berskala besar. Yang mana penggunaan racun serangga dan baja kimia ni telah menyebabkan sumber air di kawasan yang berhampiran tercemar. Kenapa boleh tercemar? Okey, sebab bila racun-racun disembur pada tumbuh-tumbuhan, pada pertanian, racun ni tujuan dia untuk mematikan makhluk-makhluk perosak, serangga-serangga. Tetapi apabila hujan, racun ni dia berminyak, dia tak bercampur dengan hujan. Jadi bila hujan turun, hujan kena sebab bila dah sembur dekat daun, kat pokok ni, bila hujan turun, hujan ni akan bawa sisa-sisa racun ni mengalir masuk ke dalam sungai. Tadi bila ada sektor pertanian berskala besar, banyak racun digunakan. Bila hujan turun, hujan akan bawa sekali racun-racun yang ada di daun-daun ni tadi. So terbawa sekali. Itu menyebabkan menjadi tercemar. Sebab ni racun serangga akan meresap masuk ke dalam tanah dan kemudiannya akan mengalir masuk ke dalam sungai. Cikgu sebut tadi itulah. Yang mana racun ini boleh memberi kesan kepada hidupan akuatik. So bila masuk dalam sungai pula, ikan-ikan pula, dah elok sebelum ni air bersih tu ni, terminum air-air yang bercampur dengan racun-racun serangga dan juga baja-baja kimia. So jadilah ada yang menyebabkan kematian. Okey, yang katak pun ada juga. Okey. Baik. So kita dah masuk 5 dah setakat ni. 5 dah. Kita ada berapa tadi? Kita ada 6. Jadi 5 kita dah cover dah. Ada 1 lagi. So ada 5 tadi. Okey, pertama tadi apa dia? Fenomena cuaca. Okey, pembuangan sampah, permintaan yang tinggi. Kan? Lepas tu apa lagi tadi? Ingat tak? Okey, sebab punca air tadi. Kita buat revision sikit. Permintaan yang tinggi. Kan? Okey, ulang balik tadi. Apa dia? Pembuangan sampah, fenomena cuaca, penebangan hutan ataupun penebangan pokok-pokok di hutan ataupun pembalakan. So 5. Okey. Dan ini insya-Allah yang terakhir. Okey. Yang terakhir apa dia? Ni pertambahan penduduk. Tadi permintaan tinggi, ni pertambahan penduduk. Okey. Macam mana? Peningkatan jumlah penduduk berlaku kerana proses migrasi ke bandar untuk cari peluang pekerjaan, tinggal di bandar-bandar besar. Jadi bila dah ramai duduk kat bandar, bertambah. Jadi bila bertambah, bila jumlah penduduk bertambah, permintaan pun jadi bertambah. Sedangkan keperluan tak mampu nak menampung. Sebab kadang tak dapat nak tampung. Sebab bekalan tu dah berkurangan. Mungkin disebabkan oleh dah lah penduduk bertambah, sungai dah tercemar. Lepas tu pula ada masalah seperti paip pecah, penyegelaran paip lama dan sebagainya. Ini yang menyumbang kepada berlakunya krisis air. Okey, alhamdulillah. Kita dah cover ke-6 kita punya punca-punca berlakunya krisis air. Okey. Boleh dapat ya? Ada berapa? Ada 6, insya-Allah. Okey. Baik, seperti biasalah. Bila dah habis ni, sebelum cikgu tinggalkan, sukalah cikgu untuk pesan. Okey, sekiranya video ini memberikan manfaat, ada faedah kepada pelajar-pelajar ataupun kepada rakan-rakan pelajar yang berada di luar sana, boleh like, boleh komen, tinggalkan komen, tambah baik. Okey, sekiranya bermanfaat, boleh share pada rakan-rakan, adik-beradik, tak ada masalah. Okey, kalau yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe. Okey, lepas tu, itulah yang terakhir sekali. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton. Okey, sekali sudi melihat video ataupun channel Encik Ismah. Baik, insya-Allah sehingga kita berjumpa lagi di dalam video yang seterusnya. Untuk itu, terima kasih sekali lagi dan juga Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you for listening and watching my channel Encik Ismah. Bye bye. Sayonara.